Kita mulakan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi Sabtu yang berbahagia ini kita menyambung kembali kuliah pembincangan kitab Al-Yaqutun Nafis bersama syarahnya Mu'nisul Jalis. InsyaAllah kita sudah masuk pada perbahasan Salatul Qasri wal Jam'i, Salat Qasar dan juga Jama'. Musannif memulakan kitab perbahasan ini dengan qasar, sebab qasar ini secara ittifaq dikatakan sebagai masyru' di kalangan a'immah, di kalangan ulama. Berbeza dengan jama'. Jama' ni ada khilaf. Sebahagian kata boleh jama' kalau musafir, tapi kalau sebab perkara lain tak boleh. Ada ulama lain, pandangan lain mengatakan sebab membolehkan seseorang tu jamak, safar dan juga nusuk, buat haji dan umrah. Jadi disebabkan ada khilaf kat situ, maka didahulukan yang muttafaq alaih. Kemudian Maulana Syekh sebut al-qasru an tusalla adh-dhuhra aw al-asra aw al-isya'a rak'ataini. Al-qasru maksudnya ialah an tusalla. Ini maksud bagi al-qasru. Dikerjakan sembahyang itu, iaitu sembahyang yang 5 waktu lah. Dan juga mesti 4 rakaat. Dikerjakan sembahyang yang 5 waktu yang 4 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isyak rakaatai. Ini 2 rakaat. Itu mana qasar. 4 jadi 2. Maka sembahyang yang 3 rakaat tidak ada qasar lah, tak boleh kita buat 2. Subuh pun sama. Tak, 2 nak buat 2. Atas nama qasar. Tak ada faedah. Jumaat pun sama, tak ada qasar. Begitu juga solat sunat. Sama ada solat sunat tu solat sunat yang dinazarkan ataupun tidak. Maka tak boleh diqasarkan. Contohlah, Ustaz Fazrul ni niat qasar untuk sembahyang apa? Sembahyang sunat sebelum asar, dak kita sebut 4 rakaat sebagai contoh. Dia nazar untuk buat apa? Dia nazar untuk buat qasar 2 rakaat. Tu nazar itu tidak sah. Sebab apa? Sebab qasar itu sendiri tidak wujud dalam sembahyang sunat. Okey. Sembahyang yang kita telah tinggalkan, sembahyang yang telah luput semasa kita sedang hadar, iaitu ketika kita sedang bermukim. Contoh Zaid, dia tinggal sembahyang zuhur ketika mana duduk di rumah dia lah, di kampung dia. Kemudian dia musafir. Okey, boleh tak si Zaid ni buat 2 rakaat solat zuhur yang telah ditinggalkan di tempat dia, di kawasan dia? Kita sebut tidak boleh. Jadi kalau solat tu ditinggalkan ketika mana berada dalam hadar, zuhur asar ditinggalkan ketika hadar, kemudian dia musafir, dalam safar tu dia nak qada, dan dia nak qada tu dia nak buat 2-2, tak boleh. Tak boleh. Faham tak? Kalau nak buat qasar juga mesti cukup 2 syarat. Apa syarat dia? Syarat pertama, mesti
solat yang kamu tinggal tu, kamu tinggal ketika mana kamu safar. Contoh Zaid pergi ke Kelantan ataupun ke Melaka. Zaid pergi ke Melaka. Dalam perjalanan dia tak solat Zuhur, dia tak solat Asar. Okay, solat Zuhur dan Asar ni kena gaya boleh buat dua-dua secara qada. Bila? Apa syarat dia? Syarat dia mesti solat itu sendiri kamu qada ketika kamu safar juga. Contoh dia pergi Melaka, dia tinggal Zuhur Asar. Dia duduk di Melaka 2 hari sebagai contoh. 2 hari ni boleh qasar lagi lah. Jadi di Melaka tu sendiri, dia qasar sembahyang Zuhur dan Asar yang dia tinggalkan ketika mana dalam perjalanan. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau Zuhur dan Asar tu dia nak buat dua-dua, dia nak qasar, sedangkan dia dah sampai di tempat asal dia. Contoh, dia duduk Melaka, lepas tu dia balik semula ke kawasan dia, Kuantan contoh. Kat Kuantan dia nak qada solat yang ditinggal dalam safar, tak dia nak qada apa secara qasar dua-dua, dan itu tak boleh lah. Syarat kedua bagi apa ni? Syarat kedua bagi solat yang ditinggalkan dalam safar nak diqasarkan, diqada secara qasar. Syarat kedua ialah mesti kedua-dua safar itu safar yang boleh kita qasar solat lah. Maknanya perjalanan pergi tadi tu 100 km contoh. Tak. Lepas tu perjalanan balik pun 100 km. Jadi on the way balik tu dia qada solat semalam yang dia tinggal. Dia qada tu pula dua-dua. Tidak ada masalah, boleh. Kalau dia syak, solat Zuhur ni aku tinggal ketika aku duduk di rumah ke ketika mana aku qasar, ketika mana aku sedang musafir. Dia ada tinggal solat Zuhur, dia syak. Zuhur tu aku tinggal ketika mana aku sedang bermukim, sedang hadar, ataupun aku tinggal ketika mana aku sedang musafir dulu. Kalau begitu kita sebut solat tu tak boleh diqada secara qasar. Dia mesti qada secara tamam, buat 4 rakaat. Boleh? Okey. Kemudian kita sebut tadi al-qasru ialah seseorang tu sembahyang Zuhur, Asar, Isyak tu dua rakaat. Boleh. Yang tu kita panggil apa tu? Yang tu kita panggil solat-solat yang maktubah, yang diwajibkan kepada kita. Okey, al-maktubah kat sini maksud dia al-maktubah bihasabil asli. Maknanya ikut hukum asal dia tu wajib. Walaupun ada kala dia tak wajib. Contoh apa? Budak kecil yang dah mumayyiz, wajib sembahyang Zuhur tak? Asalnya wajib Zuhur tu. Asalnya wajib. Tapi disebabkan budak ni kecil lagi, tak wajib lah sembahyang. Boleh? Okay, budak kecil tu sendiri, kalau dia nak sembahyang Zuhur dalam keadaan safar, dia boleh juga sembahyang dua rakaat. Okey. Kemudian kita sebut lagi sembahyang muadah. Ingat kan sembahyang muadah, sembahyang yang kita ulang balik. Boleh tak dibuat qasar? Boleh. Dengan 2 syarat. Yang pertama, mesti solat pertama kita kerjakan secara qasar. Saya sembahyang dah Zuhur secara 2 rakaat. Secara qasar lah. Saya nak ulang balik 2 rakaat. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting mula-mula buat tadi 2 rakaat. Kalau mula buat 4, tak bolehlah nak ulang dengan 2. Sebab ulang-ulang ni sama dengan yang pertama. Tak, ulang. Satu ulang muka surat ni. Mana baca muka surat tu, lepas ni baca balik muka surat tu, lepas tu baca balik muka surat tu. Jadi baca benda yang sama lah. Jadi tadi kamu buat 4, tak boleh buat 2 sekarang. Jadi syarat pertama mesti masa kamu semayang mula-mula tadi buat 2. Nak ulang balik boleh buat 2. Sebab apa? Nak ulang balik kamu nak semayang muadah dengan 2 rakaat boleh, tapi dengan syarat apa? Mula-mula semayang tadi tak, semayang 2 rakaat juga. Syarat yang kedua, syarat bagi muadah, syarat bagi solat muadah untuk dilaksanakan secara qasar ialah mesti orang yang nak semayang muadah tu imam ataupun dia tu mengikut orang semayang qasir, mengikut orang yang semayang qasar. Jadi Zaid
Sembahyang Zuhur 2 rakaat. Kemudian dia nak ulang balik Zuhur tu 2 rakaat. Boleh tak? Kita sebut boleh. Dengan syarat apa? Kamu jadi imam. Ataupun kamu ikut orang yang sembahyang 2 rakaat juga Zuhur. Jangan ikut yang 4. Kalau ikut yang 4, kamu kena bangun 4 lah. Ataupun wallahu a'lam mungkin tak sah mu'adah tu. Baca wa huwa jaizun lil musafiri faqat. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat. Okey. Jadi wa huwa ay wal qasru. Qasar itu jaizun, harus. Harus kat sini maksudnya ma'dzunun fih, diizinkan. Diizinkan. Bila sebut diizinkan, jadi masuk bawah tu banyak gambaran lah. Sebab diizinkan ni, wajib pun diizinkan syarak untuk kita buat. Sunat pun diizinkan syarak untuk kita buat. Mubah, perkara yang harus juga diizinkan syarak untuk kita buat. Makruh juga diizinkan syarak untuk kita buat. Betul tak? Yang tak boleh haram je lah. Boleh. Jadi jaizun ni bukan sekadar jaiz harus tu tak. Jaiz kat sini maksudnya ma'dzunun fih, diizinkan. Supaya masuk juga gambaran apa tu? Qasar yang wajib. Contohnya orang tu sengaja lambatkan sembahyang. Tak. Baki tinggal 2 minit. Dia ni kalau dia sembahyang tamam 4 rakaat, menyebabkan ada sebahagian sembahyang dia di luar waktu. Kalau dia sembahyang 2 rakaat tu dua-dua duduk di dalam waktu. Ketika itu wajib dia qasar. Wajib dia qasar. Boleh? Tu. Anda faham gitulah. Kalau tidak, jadi bertembung. Saya sebut wahuwa jaizun wal qasru tu jaiz. Tiba-tiba ada gambaran kata qasar tu wajib. Sudah. Hukum dia jaiz ke harus ke wajib. Kita sebut mudah je. Jaizun tu maksud dia ma'dzunun fih, diizinkan syarak. Jadi di bawah tu ada safar yang wajib, safar yang mandub, safar yang mubah, safar yang makruh. Tak. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat. Diharuskan safar qasar itu, sembahyang 2 rakaat tu bagi orang musafir sahaja. Jadi tak boleh orang yang sakit sembahyang qasar. Jamak boleh. Ikhtiar Imam Nawawi, seseorang yang sakit tu boleh sembahyang jamak takdim, jamak takhir, dengan syarat jamak takdim, dengan syarat jamak takhir. Bila dia sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang menyebabkan terlalu susah bagi dia untuk mengerjakan zuhur dalam waktu dia, asal dalam waktu dia. Kan kita kalau nak sembahyang, kita buat apa? Pergi tandas dulu, berwuduk dulu, kadang-kadang banyak benda lah. Tak? Jadi orang yang sakit ni mungkin demam panas, yang terlampau panas, terutama orang yang berumur kan. Lepas tu kita sebut mungkin sakit lumpuh, sakit boleh, yang menyebabkan susah untuk dia zuhur dalam waktu, asal dalam waktu. Kita tak ada masalah, kita sihat. Tapi orang yang sakit ni, dia nak bangun, dia nak duduk, dia nak ambil sembahyang, susah. Sangat susah. Jadi kita sebut dia boleh sembahyang jamak takdim ataupun jamak takhir sebab marak, sebab sakit. Tapi dengan syarat lah. Sembahyang jamak takdim mesti cukup syarat jamak takdim. Nak sembahyang jamak takhir mesti cukup syarat jamak takhir. Jadi jamak boleh bagi sakit, tapi qasar tak boleh. Begitu juga hujan. Jamak takdim sahajalah hujan ni. Boleh pada jamak takdim. Kalau hujan nak buat jamak takdim boleh dengan syarat-syarat lah. Tapi nak qasar tak boleh. Jamak takhir juga tak boleh. Terus muka surat sebelah tu lah. Selepas tu Syekh sebut, bila musannif sebut wahuwa jaizun, jaiz ni harus. Qasar ni harus. Daripada situ kita faham yang lebih sempurna ialah al-itmam. Yang lebih sempurna ialah al-itmam. Al-itmam makna sembahyang 4 rakaat. Boleh. Jadi yang mana lebih afdal, sembahyang 2 ke sembahyang 4? Kalau kita safar, sembahyang 4 rakaat. Melainkan kalau cukup 2 syarat. Ketika itu qasar lebih afdal. Apa syarat dia? Safar kita dah sampai 3 marhalah. Safar kita bukan sekadar 2 marhalah, malah 3 marhalah. Ketika itu afdal bagi kita qasar. Tapi kalau sekadar 2 marhalah, tak sampai 3 marhalah, maka ketika itu kita apa? Kita afdal tamam lah.
Yang kedua, alla yukhtalafa fi jawazil qasri lah. Tidak ada khilaf pada keharusan safar bagi dia. Kalau ada khilaf bagi keharusan safar bagi pihak si musafir tu, maka ketika itu dia moleknya buat tamam. Sebab apa? Ada ulama kata tak boleh safar kamu, tak boleh qasar kamu ni, tak boleh buat dua. Jadi nak raikan khilaf buat tamam lah. Contohnya apa? Mallah as-safinah ni orang yang sentiasa duduk mengemudi kapal. Dengan syarat bersama-sama dengan dia tu di kapal tu keluarga dia. Tak. Anak-anak dia sekaligus semua duduk dalam kapal tu. Memang 2-3 bulan sekali barulah kelik ke daratan. Boleh. Jadi Imam Ahmad sebut orang lagu tu tak boleh nak qasar. Sekalipun dia capai 100,000 marhalah ke 2,000 marhalah ke, tak boleh qasar. Jadi bagi meraihkan khilaf Imam Ahmad yang menyebut tak boleh, afdal bagi mallah as-safinah ni yang bersama-sama yang ada di kapal tu bersama-sama isteri dan anak-anak dia, afdal bagi dia tamam lah, tak payah sembahyang qasar. Jadi itu dua syarat. Kita baca matan balik. Bi ahada asyara syaratan. Jadi saya sebut tadi apa? Wa huwa jaizun lil musafir faqat. Qasar ini harus bagi orang yang musafir sahaja dengan 11 syarat. Dengan 11 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna safaruhu marhalatain. Safar dia tu 2 marhalah. Hendaklah safarnya panjang sejauh 2 marhalah. 2 marhalah tu mana? Pergi saja tu 2 marhalah dah. Balik pula 2 marhalah. Bukan pergi dengan balik campur dua tu baru jadi 2 marhalah. Itu tak boleh. Contoh pergi 1 marhalah, balik 1 marhalah. Dalam perjalanan nak buat qasar tak boleh. Mesti pergi saja 2 marhalah, balik pun dah 2 marhalah. 2 marhalah tu pula mesti yakin ataupun zan. Yang mana zan tu lahir daripada ijtihad. Sama ada safar itu di laut, di darat, di udara, samalah. Okey. 2 marhalah tu apa dia? 2 marhalah tu makna perjalanan 2 hari yang mu'tadilain. 2 hari yang mu'tadilain. Mu'tadilain tu sifat bagi hari. Hari ni pagi lah. Pagi ni dia berbeza-beza juga. Apa dia nama? Tempoh dia. Ada tempat pagi dia sekejap, ada tempat pagi dia panjang. Jadi saya sebut kat sini 2 marhalah itu ialah perjalanan 2 hari. Hari itu disifatkan dengan mu'tadilah, mana tak panjang sangat, tak pendek sangat. Iaitu berapa lama? 24 jam lah. 24 jam. Itu maksud 2 hari. Boleh? Ustaz, 2 hari kan 48 jam. Tak, saya sebut 2 hari pagi saja. 12 jadi 24. Ataupun kita boleh sebut perjalanan 2 malam. Makna malam pertama, malam kedua. Ataupun perjalanan sehari semalam. Pagi dan malam. Boleh. Jadi perjalanan 2 hari yang mu'tadilain dengan ambil kira jugalah waktu makan, waktu minum, sembahyang, istirahat. Tak kita berjalan ke Melaka, takkan straight ke Melaka terus. Mampu. Mesti kita berhenti R&R. Nak pergi tandas, nak sembahyang, makan, minum tak. Jadi ulama takdirkan perbuatan makan, minum, rehat apa semua tu dalam kadar sejam setengah. Jadinya keluar berapa? 24 kalau sejam setengah berapa? 23 setengah. 22 setengah. 22 jam setengah. 22 jam 30 minit. Okey, dalam kadar 22 jam 30 minit. Kalau seekor binatang, contohnya kita sebut unta, berjalan dalam keadaan di belakangnya ada benda-benda berat yang dia bawa lah. Dia boleh pergi jauh mana? Kalau dia berjalan dalam keadaan sehari semalam ataupun 2 hari ataupun 2 malam, yang kita sebut selama 22 jam 30 minit. Ulama sebut dalam kadar 89.4 km. 89.4 km tahdidan. Ini yang disebut oleh Al-Allamah Ahmad bin Husaini dari risalah pasal bab ni lah. Boleh? Tu. Faham tahu?
Jadi jarak safar ni sebenarnya jadi khilaf lah. Tapi dikatakan Syekh Ahmad bin Al-Husaini ni katanya dia jalan sendiri ataupun dia memang ikut sendiri, buat sendiri proses tu untuk tahu kadar 2 marhalah tu dengan tepat. Jadi keputusan dia beritahu 89.4 km. Boleh? Jadi kena yakin lah. Kena yakin capai tu dulu. Tak? Jadi kalau kita syak, aku ni nak pergi ke tempat ni, daripada tempat aku ni berapa jarak lebih tak 2 marhalah ataupun kurang. Ketika itu tak boleh nak qasar. Jamak pun tak boleh. Kemudian perlu diingat lah. Kita nak kira 2 marhalah ni daripada mana? Saya pernah tanya Syekh Mustafa dan juga Habib Ahmad. Sebab saya pun keliru. Jadi 2 marhalah ni bukan kita kira daripada rumah kita. Kita kira selepas kita keluar kawasan. Kalaulah kita sebut kawasan tu mukim, maka selepas daripada keluar mukim tu, barulah kita kira kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer ketiga. Dan yang kita nak pergi ni memang apa? Lebih daripada 2 marhalah. Contoh nak pergi Kuala Lumpur, 200 kilo daripada Kuantan sebagai contoh. Itu boleh lah. Untuk buat qasar. Okey, boleh? Bukanlah mesti dia lepas dulu 89.4 km baru dia boleh buat qasar, tak. Semata-mata dia keluar kawasan. Contoh kita sebut ni kawasan dia. Tak. Dia keluar daripada kawasan ni, selangkah keluar daripada kawasan ni, dia dah boleh dah jamak qasar tu. Yang penting jarak dia nak pergi tu daripada tempat dia keluar tu sehinggalah kawasan tu lebih daripada 2 marhalah. Tu faham dengan baiklah. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Safar tu kena mubah. Mubah ni macam tadi Syekh Mustafa sebut, tak ma'dzunan fih. Syekh Mustafa sebut ni bukanlah tak maksud Syekh Mustafa lah tu, kadang-kadang tersebut gitu je. Bukanlah Syekh Mustafa seorang sebut, ni ulama sebelum ni sebut dah Syekh Mustafa nakal lah. Orang ini tak boleh dia. Tak. Dia kata taksub tu. Bukan taksub ni, terlepas sebut. Ataupun tak ada masalah Syekh Mustafa sebut lagi, tak ada. Yang dinakal daripada ulama sebelum. Boleh tak? Zaman viral ni tak boleh, dia kena sebut sesa. Wa an yakuna mubahan. Wa an yakuna mubahan. Hendaklah safar itu safar yang mubah, yang diharuskan oleh syarak, yang diizinkan oleh syarak. Sekira-kira bukan maksiat. Tu. Jadi lawan kepada mubah maksiat. Lawan kepada mubah apa? Maksiat. Dia tak sebut kat sini jenis-jenis maksiat tu. Jadi contoh orang yang buat maksiat macam mana? Orang yang hamba yang lari daripada tuan ataupun isteri yang nusyus. Suami tak bagi keluar rumah apa semua, dia keluar juga, dia balik ke Melaka tu. Di shopping kat Melaka. Contoh. Ketika itu safar tu bukan mubah. Safar tu haram, maksiat. Maka dalam perjalanan tak boleh nak qasar, tak boleh. Setiap kali dia bertaubat tengah jalan, dia tujuan dia musafir tu untuk apa? Nusyus lah. Tak taat suami ataupun lari daripada tuan. Dalam perjalanan tu bertaubat. Dia telefon abang dia, abang, tak maaf abang, saya ni nusyuskan abang apa semua. Sebelum dia tutup handset tu, dia minta izin dulu, ni nak pergi alang-alang nak sampai dia, boleh tak? Nak pergi shopping. Tak. Tok lelaki dia kata pergilah, tak ada masalah. Tok lelaki pun baik. Tadinya boleh tak si perempuan tu untuk qasar? Kita sebut begini. Kalau tujuan kamu tak di maksiat, safar maksiat sebab nusyus ataupun nak pergi mencuri, nak pergi merampok, jadi safar tu safar maksiat. Safar yang tujuan utama dia memang maksiat. Boleh? Maka kalau kamu taubat tengah jalan, tengok keadaan. Kalau baki kilometer daripada tempat kamu taubat ke kawasan yang kamu nak pergi itu cukup 2 marhalah, maka kamu boleh jamak qasar selepas taubat lah. Kalau kurang daripada 2 marhalah, maka tak boleh jamak qasar. Faham tak? Tu.
Tu kita panggil al-asi bis safar. Al-asi bis safar. Dia ada juga satu golongan lain yang dua golongan lain lah. Apa golongan dua lagi tu? Okey, orang yang pergi safar itu benda baik. Itu benda baik. Dia nak pergi ziarah ayah dia, duduk di Johor contoh. Dia nak pergi ziarah dia, duduk di Johor, dia duduk di Kuantan. Tujuan baik Okey, dalam perjalanan dia dapat berita daripada kawan-kawan dia ke. Di Johor ni ramai perempuan cantik sebagai contoh. Ataupun ramai orang-orang kaya. Jadi dia ubah niat. Nak pergi mencuri. Ataupun nak pergi berzina, na'udzubillah. Faham tahu? Tu. Ketika itu dia boleh jamak qasar. Kita sebut kalau dia tak bertaubat tak boleh lah. Tapi kalau dia bertaubat, dia ada niat. Pertama dia mula-mula niat nak pergi ziarah ayah. Tengah-tengah jalan tukar niat. Contohlah, lepas dia tukar niat tu dalam 10 km mungkin dia buka iKim punya apa ni, channel lah. Apa tu radio, dengar ceramah apa semua, terdengar. Jadi dia kata tak boleh, benda jahat. Jadi dia bertaubat. Ketika itu kita sebut kamu boleh jamak qasar. Sama ada baki daripada tempat kamu taubat ke tempat yang kamu nak pergi tu cukup 2 marhalah ataupun tak cukup 2 marhalah. Boleh qasar, jamak qasar, tak ada masalah. Walaupun baki tu tinggal 5 km nak sampai tempat dia, boleh jamak qasar, tak ada masalah. Golongan yang ketiga ni tak sebut dalam kitab, tapi dalam Nailul Rajak dia ada sebutlah. Boleh buka Nailul Rajak, Syarah Safinatin Najah. Golongan ketiga orang yang musafir. Tujuan dia baik. Nak pergi ziarah mak. Tapi biasa manusia tengah-tengah perjalanan tu digoda oleh nafsu, syaitan, maka mungkin buat maksiat, contoh minum arak. Orang lagu ni bertaubat ke tak bertaubat ke, baki kilometer ke tempat dia tu 2 marhalah ke kurang ke, dia boleh sembahyang qasar, tidak ada masalah. Macam kita lah, tengah-tengah jalan tu kadang mengumpat, kadang tak jaga pandangan, tu semua maksiat lah tu. Ke tak maksiat tu. Jadi maksiat tu berlaku dengan safar. Tujuan safar bukan untuk tu. Bukan tujuan safar ni nak kita tengok perempuan keliling, tak. Safar kita ni nak pergi ziarah mak, tapi tengah-tengah perjalanan tu terlihat orang tu, terlihat orang ni, terumpat orang tu, maka ketika itu boleh jamak qasar, sama ada dia bertaubat ataupun tak, sama ada tempat dia taubat tu lebih nak sampai ke tempat tujuan dia 2 marhalah ataupun kurang, tidak ada masalah. Masuk kitab balik. Jadi bila Syekh Mustafa sebut bila Syekh Musannif sebut an yakuna mubahan, safar tu mubah, makna mubah ni kita terjemah dengan ma'dzunan fih, yang diizinkan syarak. Lawannya maksiat. Kita dah terang tadi maksiat tu apa. Okey, tu satu. Jadinya bila disebut an yakuna safar tu mubahan, masuk di bawah mubah tu safar yang wajib. Contoh pergi haji, wajib dah. Okey. Boleh tak kita jamak qasar ketika mana kita perjalanan untuk buat haji? Boleh. Safar tu safar yang wajib. Ataupun safar yang sunat. Safar untuk ziarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sunat. Tak. Ada orang kata bid'ah, ikut dia lah. Tak. Sebab dia pun buat juga perkara-perkara yang bid'ah yang tak ada zaman Nabi. Ada satu kitab Mafhumul Bid'ah karangan Syekh Abdul Ilah. Dalam tu disebut beberapa perbuatan yang tidak ada zaman Nabi yang dibuat oleh ulama-ulama salafi ni lah. Dan mereka sendiri berbeza pandangan. Seorang kata bid'ah, seorang kata harus, seorang kata tak ada asal, seorang kata masyru'. Jadi mereka berkhilaf sama dia. Jadi Syekh Abdul Ilah boleh buat keputusan, buat kesimpulan, dia kata ittifaq, secara ittifaq. Secara ittifaq ulama ni sepakat mengatakan bukan semua bid'ah tu sesat. Walaupun dia kata semua bid'ah tu sesat. Kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah, jelaslah kita kata bid'ah tu tak semua sesat, dia ada banyak bahagian. Golongan yang mengatakan semua bid'ah itu sesat dengan mulut, mereka sendiri secara maqal, secara perbuatan melakukan bid'ah. Boleh. Maknanya melakukan perkara-perkara yang tidak ada zaman Nabi. Kita tak sebut benda tu bid'ah. Doa panjang
dalam khatam Quran selepas pada akhir tarawih. Banyak lagi lah asya'ul walidain. Kita pun tak suka lah sebut benda tu bid'ah. Tapi kalau ikut dia orang punya syllabus ataupun manhaj, bid'ah lah tu. Malah ada memang ulama mereka pun ada sebut bid'ah, tapi ada ulama mereka juga sebut tidak bid'ah. Jadi sebab bila nak bergaduh buat benda ni? Tak letih lah. Okey, selesai kat situ. Kemudian mubah. Safar untuk bisnes itu mubah. Maka kita juga boleh sembahyang 2 rakaat ketika mana kita safar untuk buat bisnes ataupun tanazzuh. Tanazzuh ni kena faham dengan baik-baik, dengan elok-elok. Tanazzuh ni ziarah lah ataupun kita sebut melancong lah. Melancong ni kalau sekadar melancong nak pergi tengok negara orang, pergi mesti tengok Piramid klik balik. Yang tu tak boleh untuk buat jamak qasar. Tapi kalau melancong disertakan dengan niat-niat yang baik. Contoh niat apa? Kita melancong ni bukan saja-saja. Kita nak rapatkan hubungan dengan mak ayah, dengan keluarga kita yang sama-sama kita pergi melancong. Kita nak hilangkan stres, kabut kerja. Seminggu, 2 minggu kena tentang dengan bos. Tak, kerja doktor lagi lah. Puak-puak ni kadang mulut tak jaga. Alah, kulihal nak buang perasaan-perasaan yang serabut dalam dalam hati kita. Tak. Kita pun melancong. Yang tu boleh kita buat jamak qasar. Sekadar nak pergi tengok, lepas tu kelik. Tak ada nak ambil ibrah daripada Fir'aun, daripada piramid tu, yang tu tak boleh. Betul? Kita safar untuk apa? Berubat. Di Malaysia tak ada doktor yang boleh ubat kita. Kita pergi ke Europe ke mana juga tidak ada masalah untuk kita jamak qasar. Faham tu? Okey, makruh kemudian termasuk juga di bawah perkataan mubah ialah makruh. Kita safar seorang diri. Ataupun berdua, hukumnya makruh. Nabi sebut al-musafiru syaitan. Seorang musafir itu syaitan, mana syaitan bersama dengan dia. Wal musafirani syaitanani. Kalau kita safar 2 orang, ada 2 orang syaitan. Mana bukan kita syaitan, mana ada Nabi buat perumpamaan ni, maknanya tidak ada orang guide kita lah. Yang guide kita tu syaitan. Kalau 3 orang baru betul safar. Jadi kalau kita safar seorang diri, 2 orang diri, tak. Kita safar seorang diri ataupun berdua, hukumnya makruh dibenci syarak. Kita boleh buat jamak qasar, boleh. Ataupun kita safar untuk bisnes kain kafan. Pergi ke China, nak ambil kain kafan, nak buat balik Malaysia, jual kepada orang Malaysia. Makruh. Sebab apa? Bila orang jual kain kafan ni, dalam hati dia ada niat. Esok insyaAllah jiran aku ni Pak Mat ni mati, tengok umur 90 tu mati lah insyaAllah. Lusa pula dia niat ni. Pak Abu depan rumah aku ni rasa baru ni sakit COVID. Harap-harap mati lah hari ni. Sebab apa dia berharap begitu? Kalau tak dia berharap begitu, supaya laku kain kafan tu. Orang tak beli kain kafan nak buat jubah. Dia berharap main guna kain kafan, tak ada ke? Tak. Orang beli kain kafan ni nak bungkus untuk masukkan kubur lah. Jadi kalau tak mati orang tak beli. Tak. Jadi orang tu berniat yang tidak baik kepada kaum muslimin. Itu yang dikatakan punca kepada makruh. Allah alam kalau tidak ada niat begitu, niatnya baik nak bantu umat Islam melunaskan fardu kifayah, wallahu alam boleh jadi hukum makruh tu terangkat. Puas pula kalau tak ada orang jual kain kafan tak? Kenapa tak jual? Makruh. Ni pula kenapa tak jual makruh? Pakat makruh belaka. Jual barang lain belaka. Puaslah kita nak cari kain kafannya. Tak, jadi kalau niat yang baik tu Allah alam, rasanya taklah sampai makruh. Malah dituntutlah nak bantu umat Islam pula. Okey, jadi kita sebut tadi safar seorang makruh, 2 orang pun makruh. Itu pun selagi mana orang yang tidak ya'nas billah. Ada orang ni dia seorang-seorang dia tak ada masalah. Dia dengan Allah terlalu rapat lah. Tak, ni perasaan yang betul ni berlaku pada ulama-ulama, berlaku pada orang tertentu. Jadi dia safar seorang tak ada hal dia, tak makruh lah. Ni safar makruh ni seorang gitu. Berlaku benda kelang kabut. Semayang pun tinggal ni pun tinggal ni, tak ada orang nak menasihat, nak menasihati, nak guide gitu bimbing gitu. Selesai. Sikit lagi. Kalau kita ada 2 jalan, nak pergi Melaka ni ada jalan panjang, ada jalan pendek. Okey. Saya sengaja ambil jalan panjang. Sebab kalau jalan pendek tak boleh nak qasar. Saya ambil jalan panjang.
Tak, semata-mata untuk qasar sahaja. Yang tu tak boleh nak qasar. Boleh. Jadi kita ada dua jalan, panjang pendek. Nak ke Melaka ni. Kalau ikut ni tak cukup 2 marhalah. Kalau ikut ni kalau ikut yang ni yang panjang ni cukup 2 marhalah. Saya ikut yang panjang ni atas tujuan apa? Kalau atas tujuan nak qasar semata-mata, saya tak boleh qasar. Boleh. Tapi kalau saya ikut jalan panjang ni sebab apa? Jalan dia selamat, jalan dia cantik. Tak. Ataupun nak tanazuh, nak melancong sambil-sambil bawa kereta tu sebelah pantai, pemandangan cantik. Tak ada masalah. Faham tak? Ketika itu boleh kita qasar. Okey. Yang ketiga, wa ilmuhu bi jawazil qasri. Ini mudahlah. Kita nak qasar ni kita kena tahu dulu hukum qasar ni harus. Mudah je lah. Ni semua dah tahu ni. Contohlah tadi antum semua tak tahu, saya beritahu qasar ni disyarakkan, disyariatkan dalam Islam. Dalilnya sekian. Maka tahu. Maka boleh buat qasar. Jadi berbeza kalau orang tu tengok orang lain qasar, dia pun sembahyang 2 rakaat juga. Hukum tak tahu. Dia tak tahu yang 4 dia boleh buat 2. Sembahyang dia tak sah. Sebab kira main lah tu. Zuhur 4 ke 2? 4. Dia jawab 4. Boleh buat 2 tak? Tak boleh sebab dia tak tahu hukum. Tiba-tiba buat 2 juga ikut orang lain. Tak sah, main. Yang keempat, niyatuhu iyah indal ihram. Niat akan qasar itu ketika mana ihram. Boleh? Allahu Akbar. Dan nak ihram mesti sahaja aku semayang zuhur 2 rakaat. Sahaja aku semayang zuhur secara qasar. Sahaja aku semayang solat qasar zuhur. Ikutlah, yang penting ada makna 2 tu. Ada makna meringkaskan tu. Boleh. Jadi jamak tak disyaratkan niat dalam takbiratul ihram. Tapi qasar mesti dalam takbiratul ihram kita niat. Kalau kita tidak niat dalam takbiratul ihram, kita kena buat 4. Kita kena buat 4. Ataupun lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, sahaja sembahyang fardu zuhur. Tak niat qasar. Kita kena buat 4. Ataupun syak, lepas takbir tu duduk main syak. 4 ke 2 aku niat dia. Kena buat 4. Faham tu? Tu dia. Okey. Yang kelima, dawamus safar ila tamamus salah. Ni panjang ni. Ini saya tangguh dulu. Kita baca yang ke seterusnya. Nanti kita bincang ni. Sebab dia panjang. Apa nak baca ya? Panjang minum 5 ni. Panjang lah, panjang. Macam mana orang nak baca, tak nak baca. Kita biar dulu lah. Dia ada 2 part panjang. Sebelah dengan 5. Boleh je baca 5 tu. Baca je lah, tak ada masalah. Baca je, tak ada masalah. Yang kelima, dawamus safar ila tamamis salah. Mana kita mesti bersentiasa dalam keadaan safar sehinggalah selesainya sembahyang. Boleh? Maknanya zuhur dan asar yang kita buat jamak dan qasar tu, kita buat qasar tu, kita dah selesai kita buat dalam keadaan kita sedang musafir. Mana kita berhenti di RNR, nama kita musafir lah. Kita buat 2 asar. Kalau sembahyang tak selesai lagi, sedangkan kita dah nama mukim, maka ketika itu apakah hukum dia? Dia sebut ada 2 gambaran. Gambaran pertama ialah contohlah Zaid waktu zuhur dia sembahyang zuhur. Berhenti sembahyang zuhur 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Dia tak jamak. Dia sembahyang zuhur saja 2 rakaat. Lepas tu dia drive pula. Dalam hati dia memang nak sembahyang qasar lah, asar ni. Untuk solat asar ni. Tapi sebelum sembahyang dah sampai di rumah dia. Contoh dia daripada Melaka ke Kuantan. Rumah dia di Kuantan. Sampai kawasan dah. Maka 2 rakaat, maka asar tu tak boleh dah nak buat 2. Sebab apa? Kamu sekarang ni bukan musafir lagi. Kamu dah dipanggil sebagai mukim. Dah sampai di tempat kamu. Betul? Maka sembahyang asar tu kamu kena buat apa? 4 rakaat. Berapa rakaat?
4 rakaat. Sebab apa? Sebab kamu tidak lagi dipanggil sebagai musafir. Okey, kalau gambaran kedua, kalau kita menjadi mukim ketika mana kita sedang solat. Ini gambaran kalau naik kereta api sebagai contoh. Tak. Jadi saya ke Melaka, lepas tu nak balik pula daripada Melaka ke Kuantan. Naik kereta api sebagai contoh lah kalau ada kereta api. Dalam perjalanan saya pun sembahyang jamak qasar. Saya sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas tu saya pun bangun sembahyang asar. Sebelum habis saya sembahyang asar, saya dah sampai di tempat saya, iaitu di Kuantan ni, di Baluk ni. Ada stesen dekat Baluk Central sebagai contoh lah, depan rumah ni. Ada stesen. Sampai sini lah. Tak. Ketika itu saya mukim ke musafir? Mukim. Kita panggil mukim sebab dah sampai tempat kawasan kita. Maka sembahyang asar tu nak habis dah. Rakaat kedua lah. Saya kena bangun 2 rakaat lah lagi. Jangan cancel, jangan batalkan sembahyang tu. Batalkan, lepas tu sembahyang pula 4 rakaat asar. Tak boleh batalkan. Terus bangun 2 rakaat lagi. Masuk itmam kat sini 2 rakaat. Kamu dah buat tu okey, tak ada masalah. Terus bangun 2 rakaat lah lagi. Tak payah ubah-ubah niat lah, terus sembahyang je. Okey. Lepas tu kat bawah tu Syekh Mustafa sebut, safar ni ada waktu permulaan dia, ada waktu pengakhiran dia. Bilakah kita dianggap sebagai musafir? Contoh saya pergi Baluk ni. Pergi baiki motor depan ni. Tak, jarak 500 meter daripada rumah saya. Musafir ke tak tu? Belum. Betul tak? Ataupun saya pergi Bandar Kuantan. Musafir tak? Daripada tempat saya ni dalam 15 km. Musafir tak? Tak. Jadi bila dia anggap saya ni safar atau musafir sehingga saya boleh jamak qasar? Itu satu benda. Dan bila pula safar tu berakhir? Jadi saya daripada Melaka nak balik ke Kuantan. Macam mana nak dianggap saya ni dah tidak lagi dianggap sebagai musafir, yang menyebabkan saya tak boleh dah untuk jamak qasar, kena sembahyang tamam. Jadi kita ada perbahasan mengenai bilakah safar dimulakan, bilakah safar berakhir. Jadi kita mulakan dengan safar dengan pengakhiran safar, dengan pengakhiran safar. Maka Maulana Syekh hafizahullah boleh juga. Semoga Allah merahmati Syekh Mustafa. Tak, bukan doa untuk mati tak. Kalau ni saya WhatsApp dia, PM dia, nak panggil mengajar di Mahat Turah ni. Tapi mungkin sebab urusan kesibukan apa semua dia tolak lah. Sekarang ni kami tengah cari seorang Syekh Harap lah nak ngajar sini ni. Tak tahu siapa dia. Saya dah berhubung dengan dia, dengan Habib Ahmad pun tolak. Lepas tu Syekh Mukhtar yang sambung pengajian di UMP ni kan, UMP Pahang ni. Syekh Mukhtar apa nama tu, saya pernah mengaji yang dia dulu sekejap di Mesir, daurah hadis. Jadi dia pun tolak, dia dah ada mengajar di tempat lain. Sekarang ni masih mencari ni. Kalau siapa-siapa ada tahu masyayikh luar negara yang duduk di Malaysia ni yang bagus lah, boleh maklum, terutama yang bujang. Saya nak cari seorang yang buat sebagai murabbi ataupun marji' lah kepada para pelajar dan guru lah, supaya guru pun boleh bermanfaat. Okay, gaji sama macam gaji ustaz biasa lah, tapi dia orang tengah bincang nak naikkan sikit gaji tu. Allah Alam lah. Alhamdulillah, kalau ada siapa-siapa tahu maklumlah sepatah kepada saya nak PM dia. Okey, jadi Syekh Mustafa sebut safar itu berakhir dengan 3 cara. Berapa jam? 8:20. Kita baca lambat ini boleh tak? Saya ulang kaji dengan Syekh Mustafa, dengar balik rakaman dah sampai bab Jumaat dah. Syekh Mustafa baca laju dia. Kalau tak ada asas nak dengar, memang satu tak ada asas, satu bahasa Arab kurang, memang jam lah. Jadi saya nak buat lagu tu risau juga.
kisah kita tak berapa nak jelas lah, tak berapa nak faham. Satu lagi makan masa lah, dia sekali syarah 2 jam. Saya dengar tu pun setengah jam itulah, tak dengar sekaligus 2 jam. Jadi kalau kita nak buat 2 jam lebih lama pula. Jadi mungkin kita santai-santai je, yang penting bergerak. Dan insyaAllah khatam. Macam saya sebut, saya baca, saya nak khatam. Saya tak nak baca, tak khatam, tak minat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yantahi ijmalan bi ahad. Nak cerita ni. Pembunuhan safar adalah bermula selepas kita keluar dari sempadan mukim. Ya. Ini saya nak syarah secara agak terperinci. Jadi permulaan safar tu nanti kita bincang. Ini intiha'us safar. Bila dianggap kita ni telah berakhir daripada safar, yang menyebabkan kita berubah status daripada musafir kepada mukim, maka saya sebut perkara tersebut, perakhiran safar tu berlaku dengan salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama ialah bibulughi mabda'is safar. Kita dah sampai tempat bermulanya kita safar ketika mana kita mula-mula keluar daripada kawasan kita. Boleh? Contohlah, ni kawasan, kita sebutlah ni kawasan kita kan. Satu buku ni contoh. Jadi saya daripada Melaka, dalam perjalanan musafir lah, boleh jamak qasar. Tapi bila dah saya masuk di kawasan buku ni, dah kawasan ni lah, tak, maka saya dianggap sebagai apa? Muqim. Saya dianggap sebagai muqim, tak boleh dah nak jamak qasar. Okey, kalau saya duduk dalam ni pula, boleh tak saya jamak qasar? Tak boleh. Bila saya boleh start jamak qasar? Bila saya keluar daripada kawasan ni. Boleh. Jadi kawasan kita tu, bila kita keluar daripada dia, kita boleh jamak qasar. Begitu juga kalau kita daripada lain nak sampai ke sini, kalau kita dah masuk kat situ, kawasan kita dah tak boleh dah nak jamak qasar. Okey. Jadi mabda'us safar tu satu daripada 3 perkara. Pertama, surul balad. Kalau balad tu ada sur. Sur ni kita panggil pagar begitu. Ada tempat, tak, contohlah kita sekarang ni kerajaan nak buat satu binaan, nak buat kampung, siap bandar ke apa. Lepas tu dia orang letak sur. Sur tu apa? Macam tembok Cina kan. Buat tak tembok keliling, tak pagar keliling. Bukan pagar rumah ni, pagar kampung ni. Besar lah maknanya. Pagar mukim. Boleh. Orang lain ada pagar di sini, ada dia punya sur di sini. Jadi kalau jenis ada sur, kita keluar daripada sur tu dah boleh jamak qasar. Walaupun kita baru selangkah. Contoh kita duduk betul-betul sebelah sur, kita selangkah berjalan, dah keluar daripada sur, dah boleh jamak qasar. Dengan syarat kita nak begitu 2 marhalah lah. Betul? Itu kalau ada sur. Sekarang ni tak ada dah sur di Malaysia ni. Kalau tak ada sur, kita ambil qantarah ataupun khandaq. Qantarah ni jambatan. Kawasan tu, tak, contoh di dalam pulau ke apa semua, nak pergi ke tempat lain tu melalui satu jambatan. Maka bila kita lepasi jambatan tu, kita dah dianggap sebagai keluar daripada kawasan. Ni kampung A. Kampung A ni dikelilingi oleh laut sebagai contoh. Tak. Maka bila kita keluar daripada jambatan yang menghubungkan kampung A dengan daratan yang lain, itu telah kita dianggap sebagai musafir. Boleh? Ataupun tak mesti tunggu keliling tu laut. Paya, sungai. Tak. Jadi kampung tu ada satu jambatan yang apa? Yang memisahkan dia dengan tempat-tempat yang lain. Maka bila dilepasi jambatan tu, kita panggil sebagai apa? Sebagai telah melepasi kawasan lah. Jambatan ni susah sikit gambarannya. Kalau kemudian khandaq, kalau tidak ada qantarah, kita ambil kira khandaq. Ataupun 2 ni satu level lah. Khandaq ni parit.
Kita duduk tengah, keliling tu ada parit. Parit yang membezakan kita dengan kawasan lain. Maka bila kita keluar daripada parit tu, kita telah melepasi parit tu, kita telah dianggap sebagai keluar daripada kawasan. Jadi kalau kita musafir kita pergi Melaka, daripada Melaka kita dah sampai, kita dah lepasi parit tu masuk ke kawasan kita, maka ketika itu kita tak boleh dah nak jamak qasar sebab dah berakhirnya safar. Jadi biasanya surul balad tak ada qantarah, tak ada khandak, tak ada, yang ada umran. Apa umran? Apa umran? Umran ni ialah bangunan. Boleh? Umrah ni maksudnya bangunan. Jadi kita mesti lepasi bangunan dulu, barulah kita boleh jamak qasar. Contoh yang mudah kita boleh buat ialah jengka. Jengka. Tahu tak jengka? Ataupun kawasan, kita panggil kawasan sawit ataupun kawasan bendang. Jadi kawasan bendang ni rumah perumahan apa banyak kan. Kita sebutlah kampung Mawar. Lepas tu depan tu kampung lain, kampung Kaktus contoh. Jadi kampung Mawar nak pergi ke kampung Kaktus tu, ada satu jalan yang sebelah jalan tu ialah bendang. Jadi orang yang duduk kampung Mawar ni, selagi mana dia belum melepasi bangunan-bangunan di kampung Mawar, walaupun luas, maka dia tak ada jamak qasar. Dia mesti lepasi dulu bangunan yang di kampung Mawar ni, masuk di bendang. Bila bendang tu tak ada dah rumah keliling tu, jadi dia telah melepasi umran kawasan dia, maka dia dah boleh jamak qasar. Sawit itu juga, ni satu kampung besar, jengka 15, jengka 17. Lepas tu ada jalan untuk ke jengka lain. Jalan tu sebelah-sebelah tak ada dah rumah-rumah orang. Ada rumah 1-2 yang duduk dalam tu, tak orang rumah tabar lah. Ini perumahan betul. Jadi dalam perjalanan tu, sebelah tu dah apa? Kita jumpa sawit. Maka ketika itu telah dianggap sebagai apa? Kita telah melepasi kawasan kita dan kita boleh jamak qasar. Okay, kalau kita daripada Melaka tadi kan, kita dah masuk kalau kita masuk di bahagian sawit tu, kita sembahyang di dalam ladang sawit, boleh jamak qasar lagi sebab belum sampai kawasan. Nak dianggap sebagai kawasan mesti masuk dalam kawasan tu, betul? Betul? Okey. Boleh. Yang ini yang jadi perbahasan sikit lah. Kalau ulama Yaman, ulama Mesir sendiri, dia sebut umran. Dia tak ikut uruf ke, tak ada, dia ikut umran. Jadi macam cara Jumaah sebut, saya tak ingat dia buat contoh negara mana. Kalau daripada hujung ni sampai hujung ni 1,000 kilometer, tapi dalam 1,000 kilometer tu semua umran, bangunan. Tak, mana bangun negara maju contoh kan, keliling tu semua bangunan, tak berhenti bangunan, maka tak ada jamak qasar. Ustaz, saya pergi 1,000 km. Ya, 1,000 km, tapi kamu belum keluar daripada kawasan. Boleh. Sebab tu Syekh Mustafa sebut, contoh nak pergi ke Iskandariyah, ada 2 jalan. Pertama jalan bandar kot, ke jalan Sahra, jalan bandar ke mana, tak ingat. Alhamdulillah ada 2 jalan lah. Satu jalan ni kamu tak akan terpisah daripada umran, daripada Kahirah ni, daripada bandar Kahirah nak ke Iskandariyah. Iskandariyah negeri lain. Bukan kampung lain, tak, negeri lain. Tapi tepi-tepi tu penuh dengan umran, tak berakhir umran tu, maka tak boleh jamak qasar. Sebab apa? Belum melepasi kawasan. Berbeza kalau kamu ikut jalan Sahara. Jalan Sahara, kamu dalam Kahirah, kamu jalan contoh dalam 50 km, habis dah umran. Kita akan jalan pula di satu jalan yang keliling tu semua Sahara, semua padang pasir. Boleh, sebab dah melepasi umran. Jadi kat situlah yang menjadi persoalan. Saya pernah tanya Syekh Mustafa ni, Syekh Mustafa tetap dengan pandangan dia katakan mesti lepasi umran.
mesti melepas umrah. Saya Ustaz Nazrul benda ni. Ustaz Nazrul pun pernah tanya, katanya orang mufti Kedah ke siapa. Tapi jawapannya gitulah. Ikut macam di Malaysia ni, kita keluar kawasan, kita keluar sebayang, kita sebut keluar mukim kan. Tapi kadang-kadang mukim tu tengok, kalau mukim tu bangunan bersambung tak berhenti, yang tu rumah tabar juga. Contoh KL, Selangor kan, yang tu kan keliling bangunan, kedai, rumah, Selangor, KL biasalah. Jadi contoh orang daripada KL nak ke Selangor, contoh dia nak pergi hujung Selangor contoh, kalau lebih 2 marhalah lah, kita boleh dah. Tapi kalau ikut hukum sebenarnya, kalau ikut yang saya faham daripada masyayikh, tak boleh. Tu. Jadi bila saya pernah up satu status kat Facebook, masing-masing share apa pandangan yang dia pernah belajar. Ada kata mukim, ada kata daerah, ikut yang kefahaman di sini lah, juga berdasarkan kitab juga lah. Tapi itulah. Jadi nak selamat mungkin lah. Kalau kita nak selamat, nak ambil hati, semua kita keluar daerah lah kot. Cuma tu kalau daerah tu berurusan umrah tak habis. Itu pun jadi persoalan juga. Ala kulli hal, insya-Allah khair lah. Kat Malaysia ni pun tak ada orang bunyi pun benda ni. Semua kira setuju ataupun tidak ada bangkangan yang kuat lah. Jadi mungkin Ustaz Autak pun saya pernah tanya cucu pada pengarang kitab Faridatul Faraid tu. Dulu dia duduk di Mesir kejap, Ustaz Autak. Sekarang duduk di KL tak silap. Dia kata ikut uruf. Jadi iyalah, kita ikut uruf, tak ada masalah juga, insya-Allah. Boleh? Faham tu? Faham tak masalahnya? Tu. Umrah ni memang umrah. Macam Syekh Ali sebut tadi, 1,000 kilometer keliling tu semua umrah. Tepi jalan kita ni semua bandar-bandar besar. Dan sekadar daripada ujung kampung, ujung belah ni ke hujung sana, tak ada jamak kasar, pada 1,000 kilo. Tak, dah sampai dia semata-mata sampai kat sawit tu dah boleh dah jamak kasar. Dah sampai kat sawit tu dah boleh kita jamak kasar. Sekarang ni kita bincang intiha'us safar. Ibtida'us safar itulah keluar daripada kawasan, kita lalu kat kawasan sawit. Kat kawasan sawit tu kita dah boleh jamak kasar. Itu ibtida'us safar. Kalau intiha'us safar, contoh saya ke Melaka, daripada Melaka saya nak balik ke Jengka contoh. Contohlah saya Jengka 10. Jadi dalam perjalanan, kalau saya masih belum sampai di bangunan-bangunan di kampung Jengka tu, di Jengka 10 tu, saya masih di laluan untuk ke Jengka 10 dan sebelah-sebelah tu ialah kelapa sawit, saya boleh berhenti sembahyang dekat kelapa sawit tu lagi, walaupun dekat dah dengan Jengka 10. Kalau ikutlah, kalau nak ikut betul, gitu boleh. Kemudian kita sebut perkara yang kedua yang menyebabkan berakhirnya safar ialah iqamah, bermukim, ataupun berniat untuk kembali semula ke kawasan. Saya nak ke Melaka, tengah jalan tu saya niat untuk kembali semula ke Kuantan. Jadi saya daripada Kuantan ke Melaka, tak ada sampai Melaka, saya niat untuk patah balik ke Kuantan. Ketika itu juga dianggap sebagai berakhirnya safar, dan padanya ada perincian lah. Yang pertama kita sebut berakhirnya safar dengan iqamah. Macam mana nak berakhirnya safar dengan kita berniat iqamah? Dengan dua cara. Pertama, kita niat safar tu mutlaqan, kita niat iqamah tu mutlaqan. Maknanya contoh saya nak pergi ke Melaka, tak,
saya nak ke Melaka. Saya nak ke mana? Melaka. Dan saya berniat untuk bermukim di Melaka. Berapa hari? Maknanya sebelum gerak ke Melaka lagi, ataupun dalam perjalanan nak ke Melaka tu, dalam hati saya nak bermukim di Melaka. Berapa hari? Saya tak tentukan. 10 hari, 15 hari, tak ada. Ketika itu kita sebut semata-mata saya sampai sahaja di Melaka, di tempat yang saya nak tuju tu, maka saya telah dianggap sebagai mukim. Tak, saya tak boleh dah nak jamak qasar di Melaka. Sebab apa? Saya niat tadi sebelum gerak atau dalam perjalanan, saya niat apa? Saya niat untuk duduk di Melaka secara iqamah. Berapa hari saya tak tentukan. Walaupun tak tentukan, saya telah dianggap sebagai mukim. Saya dah tak boleh nak jamak qasar, dah berakhirnya safar saya. Faham tak? Yang kedua, cara kedua nak berakhirnya safar dengan iqamah ialah kita berniat mukim 4 hari. 4 hari apa? Berturut-turut dan ke atas. Dengan syarat ketika mana kita niat untuk bermukim di tempat kita tu, di tempat yang kita tuju tu 4 hari berturut-turut tu, ketika itu kita sedang apa? Mustaqillan. Sama ada kita sair ataupun makis. Jadi cara kedua, dengar elok sikit kita berhenti ya. Cara kedua untuk berakhirnya safar ialah saya berniat, cara kedua untuk berakhirnya safar dengan cara iqamah ialah dengan cara saya berniat untuk bermukim 4 hari berturut-turut. Sebelum saya ke Melaka, dalam hati memang saya niat bermukim 4 hari berturut-turut di Melaka. Boleh. Atau dalam perjalanan saya niat nak bermukim di Melaka 4 hari berturut-turut. Ketika saya niat tu pula, saya ni mustaqil. Mustaqil ni bukan saya follow orang lah. Saya bukan zaujah nak follow suami. Tak, saya bukan tentera nak follow qaid, panglima perang, panglima tentera. Tak. Saya suami, seorang-seorang. Saya bos. Suami ni bos, ketua. Faham tak? Jadi isteri yang mengikut. Jadi kita mustaqil, kita dianggap sebagai mustaqil, bukan ikut orang. Kalau zaujah dianggap sebagai tabi', pengikut kepada suami. Itu cerita lain. Bila saya mustaqil dan saya niat sebelum saya gerak ke Melaka atau dalam perjalanan saya ke Melaka, saya niat apa? Saya niat untuk duduk di Melaka 4 hari berturut-turut. Ketika saya niat tu, saya sedang drive ataupun saya berhenti di RNR. Tak kisahlah. Sama ada ketika mana saya niat untuk bermukim di Melaka tu, saya sedang drive kereta, saya sedang sair, saya sedang bergerak. Drive ni mana bergerak lah kereta tu, bukan berhenti. Ataupun saya berhenti di RNR, saya makis berhenti di RNR. Tak kisahlah sama ada saya ni sair ataupun makis. Tak, ikut pandangan muktamad, bila saya mustaqil dan saya niat sahaja untuk bermukim di Melaka 4 hari berturut-turut, maka terbatallah apa? Terbatallah safar. Maknanya berakhirnya safar dengan semata-mata saya sampai di Melaka. Dalam perjalanan ni boleh jamak qasar. Bila sampai di Melaka tak boleh lah. Boleh? Tu. Faham tak? Okey. Tadi bila sebut 4 hari berturut-turut ni, dia tak masuk hari pergi balik lah. Hari masuk dan keluar. Boleh? Ini kena faham. Syekh Mustafa sebut. Contoh saya bergerak pagi. Saya gerak pagi. Saya gerak pagi pukul 8. Saya gerak pagi pukul 8. Saya sampai sana pukul 12 sebagai contoh. Daripada pukul 12 sampai maghrib, itu tidak termasuk dalam 4 hari tu. Tak termasuk dalam 4 hari. Saya gerak malam lepas isyak contoh. Lepas tu saya sampai dalam pukul 3 pagi. Daripada 3 pagi sampai subuh tu tidak terkira dalam 4 hari tu. Jadi kita nak 4 hari yang solid. Mana daripada subuh tu barulah kira jam pertama, jam kedua sampailah subuh hari keempat. Kalau saya duduk sampai subuh hari keempat, boleh dianggap sebagai bermukim. Faham tu? Tu. Jadi kita tidak kira hari pergi hari masuk lah. Boleh? Okey.
Boleh? Kejap. Tak apa baca. Okey, sikit lagi sebelah tu saya sebut. Kena berhenti lah. Boleh nak habis. Panjang weh. Sikit lagi. Okay, kalau orang yang berniat tu, niat untuk bermukim 4 hari tu, orang yang ghairu mustaqil. Contoh macam isteri, hamba tak? Hamba ni ikut tuan. Jundi, tentera yang memang tak ada dalam senarai tentera Malaysia ni sebagai contoh. Kita sebut safar mereka tidak terhenti semata-mata mereka sampai di sana. Saya suami, saya buat contoh suami dengan isteri. Saya suami. Saya dalam perjalanan ataupun daripada Kuantan lagi berniat untuk bermukim di Melaka tu 4 hari berturut-turut. Kalau saya maklum pada isteri, wahai isteriku yang ku sayangi dan yang ku cintai, tak, kita ni nak pergi musafir dan duduk 4 hari berturut-turut di Melaka. Jadi dia tahulah yang kita nak duduk 4 hari, betul? Boleh? Ketika itu semata-mata dia sampai kat sana pun tak. Dia apa? Dia apa? Dia tak boleh jamak qasar. Okey. Ada waktu saya tak beritahu dia. Nak buat kejutan ke lagu mana, pergi je. Contoh lama tak berjalan tak. Jadi kita nak berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, bagi dia seronok. Contohlah. Jadi kita tak beritahu dia kita nak pergi berapa hari. Kita sini niat 4 hari. Kita sini niat berapa? 4 hari. Kita bila semata-mata sampai di Melaka tu tak boleh nak jamak qasar dah. Sebab niat nak duduk 4 hari ke atas. Tapi isteri dia tak tahu nak duduk berapa hari. Tak, dia tak tahu dia nak duduk berapa hari. Walaupun dia niat nak duduk 4 hari ke atas kat situ. Tak, disebabkan dia tak tahu nak duduk, suami dia nak duduk berapa hari. Sebab dia ikut. Saya duduk 2 hari, saya balik, dia ikut saya. Saya duduk sehari, saya balik, dia ikut saya juga. Saya duduk 10 hari, dia duduk 10 hari, dia ikut saya. Tak, jadi dia ni walaupun dia niat nak duduk 4 hari kat sana, adakah 4 hari tu akan terlaksana disebabkan dia niat? Belum tentu, dia kena ikut suami. Betul tak? Kalau suami nak duduk 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari. Jadi niat dia tu ghairu mu'tabar. Jadi dia tak tahu suami dia nak duduk 4 hari, 5 hari kat sana. Tapi dia niat sendiri, angan-angan dia niat dia nak duduk 4 hari kat atas kat sana. Kita sebut semata-mata sampai di Melaka, tak, dia tu masih belum terbatal safar dia. Malah apa dia? Safar dia terbatal dengan cara apa? Cara betul-betul iqamah secara 4 hari 4 malam di sana. Maka dia tu boleh sembahyang jamak qasar selagi mana dalam tempoh 4 hari 4 malam. Nampak pelik sikit lah, tapi itu hukum. Boleh. Tadi yang biasa berlakunya pakat-pakat tahu belaka dah. Suami tahu, isteri tahu, anak-anak pun tahu, yang tabik ni tahu, abek ni tahu belaka dah. Perancangan kan, takkan kita nak pergi buat surprise tak tentu hala lagu tu. Semua dah tahu. Jadi oleh sebab tu bila kita sampai tempat tu, contoh Kelantan nak duduk 2 bulan, duduk seminggu, cuti lama. Tak, cikgu-cikgu cuti lama. Bukan saya lah, saya bawah swasta lain sikit. Okey, bawah kerajaan ni cuti lama. 2-3 minggu cuti balik Kelantan. Mak ayah saya dulu gitu. Jadi ibu saya yang ikut ni tahu dah memang nak balik lama. Ayah pun dah beritahu dah. Yang tu tak boleh lah. Ni masalah tak tahu. Tadi dia, walaupun dia niat,
nak duduk 5 hari. Disebabkan dia tak tahu berapa hari dia nak duduk, dan dia tu pun ikut orang. Bukan dia boleh buat keputusan sendiri. Yang drive pun bukan dia. Tak, maka kita sebut dengan semata-mata sampai kawasan, belum terbatal lagi dia punya safar. Dia boleh jamak qasar sampailah berakhir 4 hari. Kita tak boleh dah. Gitu. Pelik sikit lah. Semakin belajar ni, semakin ada benda yang kita nak tahu, kita nak kaji. Macam tadilah saya sebut kan, tadi sebelum saya sebut, hari masuk, hari pergi tu, hari masuk dan hari balik tak kira kan. Contoh saya nak pergi Melaka 4 hari berturut-turut, saya pergi pukul 8 pagi sampai pukul 12 sampai pukul 7 sampai maghrib, itu tak dikira, tak termasuk dalam 4 hari tu. Jadi yang kepala saya bermain dah dalam tempoh 12 sampai pukul 7 tu, boleh jamak qasar dah. Saya sebut jawapannya dari buku saya sebelah, rupanya dah berakhir safar dah bagi pihak kita, walaupun tak dikira dalam 4 hari. Tapi bila semata-mata sampai tu, sebab kita ada niat nak bermukim 4 hari, kita tak boleh nak jamak qasar dah. Allah alam. Sebab sebelah tu saya sebut apa, lam yanqati' safaru bi mujarradil wusul. Ini bagi pihak yang ghairu mustaqil, zaujah, abdan, jundi. Jadi kalau kita mustaqil, yanqati' safaruhu bi mujarradil wusul. Tak, walaupun baki yang ada tu tidak dikira dalam 4 hari. Allah alam. Itu yang saya faham lah. Tu. Mungkin boleh kena tanya, boleh tanya Syekh balik ni. Tapi yang sebelum ni pun, sebelum kita baca kitab ni pun kita faham gitu dah. Tak, yang kita amal pun gitu dah. Tapi takut ada yang tak. Wa illam yanwi al-iqamata aslan aw nawa ba'da bulughi al-mahall alladhi qusida as-safaru ilayhi nudhir fa in kanat lahu hajah fi dhalika al-mahall nudhir. Yang tu kita berhenti dulu. Kita sambung lain kali. Fa in kanat lahu hajah tu kita sambung lain kali sikit lagi. Kemudian terus kita masuk yang kena sampailah habis syarat qasar, kita masuk jamak. Jamak ni mudah je. Jadi sekali lagi kita baca, kita pun habis sampai jamak bil marad. Jamak bil marad. Betul? Insya-Allah lepas tu kita masuk Jumaah. Insya-Allah malam ni kalau tidak ada aral, tak ada apa-apa kerja, insya-Allah kita bacalah. Insya-Allah nak ganti. KPI tak tercapai ni, kalau kerja ni KPI tak tercapai ni kena teruk. Boleh. Tapi kita bukan kerja tak. Nanti okey, tak ada masalah lah. Bukan Ustaz Amirul. Tak. Kadang-kadang KPI tak tercapai ni. Betul. Kadang-kadang okey, kadang-kadang. Okey, khair insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.